Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertolongan cemas atau first aid adalah rawatan pertama atau langkah paling awal yang diberikan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan nyawa. Manakala CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah satu kaedah prosedur kecemasan yang boleh menyelamatkan nyawa seseorang yang tiba-tiba rebah, pengsan atau mengalami serangan jantung terhenti mengejut. Perkara tersebut disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa majlis penyampaian sijil bagi peserta-peserta latihan pertolongan cemas dan CPR. Majlis berlangsung di Rumah Panjang Kampung Amo dan Rumah Panjang Kampung Semabat, daerah Temburong. Latihan dalam pertolongan cemas dan CPR merupakan satu latihan asas yang sangat berguna dan tinggi manfaatnya, yang perlu diterapkan dan diperluaskan kepada semua lapisan masyarakat di negara ini. Latihan seperti ini boleh meningkatkan kemahiran serta keyakinan orang awam untuk memberikan pertolongan cemas yang betul dan berkesan kepada mereka yang memerlukan. Latihan pertolongan cemas dan CPR telah diadakan di Dewan Kemasyarakatan Balalong, daerah Temburong dan dianjurkan oleh Jawatankuasa Kursus Latihan di bawah Lembaga Resusitasi Kebangsaan Kementerian Kesihatan. Memberikan kami peluang untuk mempelajari first aid walaupun indah banyak. Yang basic saja, insya-Allah dapat membantulah sekiranya kalau ada perkara-perkara emergency. Pertama, boleh menambah pengalaman saya. Kedua, boleh menyelamatkan nyawa. Dan orang yang pertama sebelum kecemasan datang. Belajar sikit-sikit pasal macam mana cara CPR sama AED, atau bolehlah dapat tahu macam mana sekiranya itu terjadi, sekiranya perlukan CPR, bolehlah dibuat atau. Majlis Perundingan Mukim Bukit Sawat dan Majlis Perundingan Mukim Labi mengadakan tamu gayuh yang diadakan di Taman Rekreasi Kampung Sungai Mau, Mukim Bukit Sawat. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Aktiviti tamu gayuh bertujuan meningkatkan dan memperluaskan hasil satu kampung satu produk, menyatu padukan masyarakat di samping memperkenalkan kebudayaan Puak. Terdahulu diadakan ekspedisi berbasikal yang bermula dan berakhir di Taman Rekreasi Kampung Sungai Mau. Empat 14 orang menyertai pertandingan membaca Al-Quran secara murattal untuk muslimah berumur 55 tahun ke atas bagi Masjid Surau dan Balai Ibadat Daerah Brunei dan Muara. Pertandingan berlangsung di Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD. Hadir Datin Dayang Hajah Nahriah binti Haji Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama, dianjurkan oleh Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Universiti UBD dengan kerjasama bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid. Pertandingan diadakan buat pertama kali sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara objektifnya mendukung hasrat titah ke bawah Dulia Maha Mulia bagi menjadikan rakyat di negara ini celik Al-Quran. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui unit belia bahagian Imarah dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir dan Kumpulan Belia Masjid Pekan Seria Daerah Blaid mengadakan program Qiyamul Lail Belia Masjid. Program selama 2 hari antara lain bertujuan menggalakkan para belia mendekatkan diri dan membantu dalam hal ehwal pentadbiran masjid. Program seumpamanya juga salah satu pendekatan untuk para belia mengimarahkan masjid dan menyertai aktiviti bermanfaat agar tidak terpengaruh dengan gejala sosial.
Antara pengisian program sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat dan sembahyang sunat taubat serta tazkirah mengenai amalan yang perlu dilakukan sewaktu berada di dalam masjid seharian. Lebih 500 jemaah yang akan mengerjakan ibadah umrah pada bulan depan menyertai taklimat mengerjakan umrah yang diadakan di sebuah gedung membeli belah di Berakas. Jemaah diterangkan mengenai cara pengurusan dan perjalanan di sepanjang mengerjakan ibadah umrah nanti. Bakal jemaah umrah juga diberi kesempatan untuk mempelajari cara mengerjakan tawaf mengelilingi Kaabah. Taklimat dikendalikan oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kembali selepas ini untuk mengikuti berita luar negara. Angka kematian dari konflik di Gaza kini mencecah hampir 14,000 menurut sumber Hamas sejak tercetusnya perang di jalur Gaza. Lebih 12,300 kehilangan nyawa dilaporkan, termasuk 5,000 kanak-kanak dan lebih 3,300 wanita. Sabtu lalu, jumlah mangsa yang cedera dilapor telah melepasi 30,000 dengan lebih 75% daripada mangsa adalah wanita dan kanak-kanak. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Palestin mencatatkan konflik yang berterusan mengorbankan lebih 210 orang dan mencederakan hampir 3,000 di tebing barat. Anak-anak damit pramatang di Hospital Ash-Shifa Gaza dipindahkan dan kini dirawat di sebuah unit di Rafah. Operasi bersama oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Persatuan Bulan Sabit Merah memindahkan 31 anak damit dalam inkubator ke Rafah berhampiran sempadan penyeberangan ke Mesir. Muhammad Zakut, pengarah am hospital bagi Kementerian Kesihatan Palestin, menjelaskan anak-anak damit berkenaan akan distabilkan di Rafah sebelum dibawa ke Hospital Mesir. Kementerian Kesihatan Gaza berkata, 8 anak damit pramatang meninggal dunia di Hospital Ash-Shifa disebabkan oleh kekurangan tenaga elektrik dan ubat-ubatan. Menurutnya, di Hospital Ash-Shifa, air yang digunakan untuk membuat minuman bayi tercemar menyebabkan anak-anak damit muntah, cerit-berit dan kurang berat badan. Sebahagian lagi anak damit dalam keadaan kritikal manakala seorang lagi menggunakan pengalih udara. Ratusan pesakit lain, kaki tangan dan penduduk yang mencari perlindungan di Ash-Shifa meninggalkan hospital tersebut Sabtu lalu dengan pegawai kesihatan Palestin berkata mereka telah diusir secara paksa oleh rejim Israel. Kumpulan Hamas mengalu-alukan tindakan kumpulan Houthi di Yaman kerana menahan sebuah kapal yang dipercayai milik Israel di selatan Laut Merah berhubung konflik di Gaza.
Osama Hamdan, jurucakap perwakilan Hamas dalam taklimat di Beirut menyatakan tindakan menahan kapal Yahudi ini adalah langkah wajar. Kumpulan Houthi bulan lalu melancarkan peluru berpandu jarak jauh dan dron ke atas Israel sebagai perpaduan dengan Hamas. Minggu lepas, Ketua Houthi menjelaskan pasukannya akan melancarkan lagi serangan ke atas Israel dan akan mensasarkan kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb. وعواصم العالم الأحرار الذين خرجوا في كل هذه العواصم يعلنون رفضهم للكذب الصهيوني ورفضهم للجريمة الصهيونية. أكدت عليه مرارا أنها استهدفت جنود وآليات. Sebuah pesawat Arab Saudi yang berlepas dari Riyadh dengan membawa bekalan bantuan untuk Gaza. Pesawat tersebut dijangka mendarat di lapangan terbang Arish, Mesir. Menurut Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal bin Farhan, delegasi menteri dari negara Arab dan Islam berada di China bagi persinggahan pertama jelajah yang bertujuan menamatkan perang di Gaza. Ribuan penduduk Pakistan mengerakkan Perhimpunan Pro-Palestin dan mengutuk serangan kejam Israel. Perhimpunan diadakan di bandar raya kedua di negara itu, Lahore. Dengan membawa bendera Palestin dan melaungkan slogan anti-Israel, mereka mendengar ucapan dari parti terbesar Islam di negara itu, Jamaat-e-Islami JI, yang mengkritik Pertubuhan Kerjasama Islam OIC kerana kurang bertindak dalam membantu dan melindungi penduduk Palestin dari serangan rejim Israel. Minggu lalu, sidang mengenai Gaza yang diadakan di Arab Saudi dan dihadiri oleh negara-negara Islam meminta bagi ditamatkan segera operasi ketenteraan Yahudi di Gaza, tetapi menolak penguajaran Israel ke atas Palestin sebagai pertahanan diri. Sidang itu juga meminta Mahkamah Jenayah Antarabangsa menyiasat jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan yang dilancarkan Israel ke atas Palestin. Beralih ke berita sukan, pasukan Miharbi Hunters muncul juara dalam kejohanan Liga Super Sepak Takraw Taib Terbuka 2023 berlangsung di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Kejohanan dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bersama Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam Pesta Baru dan ditaja oleh Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Pada perlawanan akhir, pasukan Miharbi Hunters menewaskan pasukan Muara Spurs 2-1. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala Majlis Sukan pasukan Polis Diraja Brunei B dan Brunei Legends B berkongsi di tempat ketiga. Ratus orang menyertai larian dan kayuhan eksplorasi sempena Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah haram dianjurkan oleh Biro Kawalan Narkotik melalui Division Pendidikan Pencegah Dadah. Acara diadakan di kawasan Waterfront dan Kompleks Utama Bumi Putra, Pekan Bangar, Temburong. 4 kategori dipertandingkan. Pelepasan acara larian disempurnakan oleh Yang Berhormat Dayang Chong Chen Ye, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang turut menyertai acara Fun Walk. Antara yang hadir Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Johan dalam kategori terbuka lelaki dan wanita 10 km dimenangi oleh Muhammad Amirul Hamdi bin Jamil dan To Xiao Kim.
Kategori veteran lelaki dan wanita dimenangi oleh Gianus Salagan dan Husna binti Abdullah. Kategori terbuka lelaki dan wanita 5 km dimenangi oleh Muhammad Fatul Rahman bin Haji Zulkifli dan Nurhanisah binti Haji Abdul Ghani. Manakala kategori lelaki dan wanita veteran 5 km dimenangi oleh Muhammad Nordin bin Haji Lamid dan Safiah binti Haji Jaafar. Sembilan belas pasukan kementerian akan berentap di kejohanan badminton antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-30 tahun. Majlis pembukaan rasmi kejohanan tersebut berlangsung di Dewan Sekolah Chong Hua Kiudang, daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 5 kategori dipertandingkan: perseorangan lelaki, bergu lelaki A, bergu lelaki B, bergu wanita A dan bergu wanita B. Perlawanan separuh akhir dan perlawanan akhir kejohanan akan diadakan pada hari Ahad 26 November. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Jabatan Bandaran Tutong dan Jabatan Daerah Tutong dan dikendalikan oleh Kelab Badminton Sekolah Chong Hua Kiudang, daerah Tutong. Lebih 200 orang menyertai acara larian pantai sempena sambutan Jubli Perak Perkhidmatan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ke-25 tahun. Acara larian bermula dan berakhir di Pantai Seri Kenangan, daerah Tutong. Pelepasan larian disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sebanyak 6 kategori yang dipertandingkan iaitu kategori lelaki veteran, perempuan veteran, lelaki terbuka, perempuan terbuka, remaja lelaki bawah 19 tahun dan remaja perempuan bawah 19 tahun. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh pemangku pegawai daerah Tutong. Sepuluh kumpulan bagi kategori lelaki meneruskan pertandingan pasang dan congkak kejohanan sukan rumah-rumah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan. Pertandingan diadakan di bangunan Arkib Negara Brunei Darussalam. Tujuan pertandingan memberikan pendedahan kepada generasi masa kini mengenai permainan pasang dan congkak yang pernah menjadi permainan kanak-kanak pada zaman dahulu. Permainan tersebut juga satu warisan dan khazanah yang patut dipelihara agar tidak pupus di telan zaman.